Yayasan Budi Ihsan Malaysia turut sama pada tahun ini untuk menjalankan ibadah korban dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program Kembara Korban kita ingin bersama Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa, Duta Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustazah? Alhamdulillah. Syafiqah apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Baik Ustazah, sebelum kita nak meneruskan lagi mengenai ibadah korban ini, mungkin Ustazah boleh terangkan terlebih dahulu latar belakang YBIM ini sebenarnya bagaimana? Ya, saya Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ia telah ditubuhkan 3 tahun lepas dan Masya Allah terlalu banyak aktiviti-aktiviti amal yang dilakukan untuk memperjuangkan kebajikan golongan yang susah yang perlu dibela, dan kita tidak mengambil kira soal bangsa ataupun latar belakang. Ya, semuanya kita bantu. Sebagai contohnya program bantuan makanan harian, program bantuan kecemasan tunai, program bantuan sokongan kesihatan, program memperbaiki rumah asnaf, dan yang terbaru kita buat adalah program bantuan ataupun bantuan juadah Syawal ya kepada seluruh rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan untuk sama-sama menyambut Syawal dengan hati yang bergembira. Dan sebenarnya Syafiqah, sahabat-sahabat, tuan-puan semua di seluruh Malaysia, sebenarnya pagi ini saya nak bercerita tentang program Kembara Korban 1001 Asnaf yang dianjurkan, diuruskan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia sendiri. Untuk pengetahuan semua, kita lakukan di 3 tempat. Yang pertama adalah di dalam negara, dan yang kedua adalah di luar negara, iaitu di negara-negara Afrika seperti di Chad, Nigeria, dan yang ketiga adalah di negara Timur Tengah, iaitu di negara Palestin. Jadi kalau kita tengok pada program korban dalam negara sebagai contoh, pihak YBIM menjalinkan kerjasama dengan Persatuan Penternak, iaitu Koperasi Grup Transformasi Ruminan GTR, yang berperanan untuk membekalkan haiwan-haiwan korban ini dan juga untuk mengagihkan daging-daging korban supaya meluas agihannya di seluruh Malaysia. Itu kalau yang dalam Malaysia Syafiqah Dan kalau di luar negara, Alhamdulillah, seperti contoh kalau di negara-negara Afrika, sebenarnya untuk pengetahuan tuan-puan semua, pada tahun lepas saja hampir 30,000 penyertaan untuk ibadah korban di negara Afrika, di negara Afrika. Ya, seperti di negara Nigeria, di Chad sendiri. Ya, dan kita mendapat sokongan daripada pengurusan negara-negara tersebut. Dan insya-Allah pada tahun ini julung-julung kali Syafiqah untuk YBIM mengadakan korban di negara Palestin. Yang kita semua tahu apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin baru-baru ini. Mereka itu terus berjuang untuk tanah air mereka. Jadi sebagai satu tanda solidariti kita dengan penduduk di Palestin, so kami juga menguruskan ibadah korban di Palestin, dan kita bekerjasama dengan NGO tempatan dan juga di bumi Gaza itu sendiri untuk melaksanakan ibadah korban di Palestin. Sebenarnya kita nak mengajak semua rakyat Malaysia jangan terlepas peluang. Kalau boleh tak ada seorang pun yang terlepas peluang daripada menunaikan ibadah korban. Seperti mana Ramadan tahun lepas, Ramadan tahun inilah yang baru-baru ni 2-3 bulan sudah kita melaksanakan ibadah Ramadan untuk menambah ketakwaan kepada Allah, dan terus sekali lagi tuan-puan sekalian, Allah datangkan pelbagai bentuk ibadah dan amalan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah, termasuklah ibadah korban yang menghitung hari saja lagi. Tinggal berapa hari saja lagi. Jadi kena segera untuk mendaftar ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Insya-Allah. Bila kita bercakap mengenai ibadah korban ini, sebenarnya signifikan ataupun apakah sebenarnya pembelajaran yang kita boleh belajar, yang boleh kita adaptasikan dengan kehidupan kita? Kalau Ustazah boleh kongsikan sedikit bersama dengan penonton. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Bila kita sebut tentang ibadah korban, kita faham bahawa bukan darah-darah binatang sembelihan korban tu yang sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah niat kita, tujuan kita, iaitu kita melaksanakan ibadah korban tersebut sebagai satu wasilah ataupun jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, Subhanallah, seluruh dunia sekarang berdepan dengan musibah pandemik COVID-19. Jalan
jalan yang paling teguh sekali adalah untuk kita memohon pertolongan dengan Allah. Nak mohon pertolongan dengan Allah, marilah sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, ibadah korban ini sebagai salah satu wasilah jalan untuk kita menambah ketakwaan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, bila sebut tentang ibadah korban, ia bukan saja melibatkan soal hablum minallah, hubungan dengan Allah, tetapi juga hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Sebab itu daging-daging korban tadi tuan-puan sekalian, dengan penuh hormat dan ta'zim kita nak agihkan kepada para fakir miskin. Kita nak agihkan kepada orang-orang yang subhanallah, ketika mana mereka menerima daging-daging agihan tu, mereka terasa bahawa diri mereka disayangi, mereka diberikan perhatian, mereka terasa rahmat Allah ke atas mereka. Jadi sebab itu masya-Allah, ya hebatnya ibadah korban ini tuan-puan sekalian, selain daripada membina hubungan dengan Allah, juga membina hubungan sesama kita, sesama manusia. Jadi kalau kita rasakan diri kita susah, sebenarnya ada lagi mereka di luar sana yang lebih susah daripada kita sebenarnya, dan masalah keuangan bukanlah satu isu utama apabila kita ingin menjalankan ibadah korban ini. Jadi boleh tak Ustazah kongsikan kepada penonton, sebab bagi Malaysia, apakah di antara pakej-pakej yang ditawarkan kepada penonton SPM hari ini? Ya, saya sebenarnya ini di antara kelebihan lah ya Syafiqah, tuan-puan semua di YBIM. Kita menyediakan pakej daripada yang serendah-rendah RM390 ini untuk ibadah korban di Afrika contohnya, sampailah kepada yang agak tinggi sikit ini dekat skrin kita boleh lihat bagaimana kambing RM580 satu ekor, satu bahagian unta RM580, dan kalau di Palestin memang harganya agak tinggi lah RM1,000 lebih untuk seekor lembu dan sebagainya. Tapi sebenarnya kepelbagaian pakej ini memberikan ruang kepada pelbagai tahap lapisan masyarakat untuk turut serta. Dan di antara kelebihan lain Syafiqah, sambil-sambil itu sebut sikit kelebihan lah YBIM kerana kita alhamdulillah dari sudut pengurusan, macam kita sama-sama maklum soal ibadah korban ni, kita nak biarlah boleh daripada seawal niat tu sampailah pengagihan kepada yang berhak tu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi alhamdulillah dalam YBIM kami bimbing sebenarnya peserta ibadah korban untuk dapat melakukan ibadah korban dengan baik. Kita ada sediakan video-video daripada para asatizah kita untuk bimbing akadnya bagaimana, maknanya supaya lebih selesa lah pada jiwa orang yang berkorban tadi untuk dia betul-betul rasa bahawa ibadah korban ini dilakukan dengan sesempurna-sempurnanya. Jadi kita mendapat kerjasama daripada beberapa asatizah di samping tuan-puan sekalian, kita mendapat pengiktirafan dari segi pengurusan memperolehi sijil ISO 9001/2015 di mana insya-Allah tuan-puan yang mendaftar bersama-sama dengan YBIM tak perlu risaulah bukan senang nak keluar sijil profesional memperoleh sijil ISO ini, tapi semua ini dilihat dari sudut pengurusan yang baik. Alhamdulillah kita ada kurang lebih 3,000 orang yang terlibat dalam menguruskan korban Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Bagaimana sebenarnya YBIM menghilangkan rasa risah dan juga gelisah kepada mereka yang di luar sana, memikirkan sama adakah duit mereka disalurkan di tempat yang betul, adakah ibadah ataupun syarikat ini menjalankan ibadah korban ini dengan cara yang tertib? Bagaimana Ustazah? Pertama sekali sebenarnya YBIM telah mendapat persijilan ISO 9001 hingga 2015. Jadi kita maklum bahawa untuk mendapatkan pengiktirafan persijilan ini memerlukan kepada satu gambaran yang telah dilakukan terhadap pengurusan ibadah korban dengan sebaik-baiknya. Baru boleh dapat dengan sijil ni. Dan masya-Allah tuan-puan sekalian, YBIM bekerjasama dengan setiap negara di mana korban dilakukan. Kena mendapat kelulusan daripada pihak-pihak berkuasa tempatan, dan alhamdulillah YBIM telah mendapat kelulusan tersebut. Dan subhanallah, masya-Allah, kita sangat mensyukuri. Kenapa? Kerana YBIM memiliki kapasiti alhamdulillah 3,000 orang dalam menguruskan
ya dalam menguruskan pengurusan ibadah korban, dan juga kerjasama yang sangat baik dengan NGO ya, pertubuhan-pertubuhan sukarelawan ya, tempatan negara dan juga di luar negara untuk sama-sama membantu pengurusan ibadah korban yang dilakukan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan kalau nak daftar kan ya, ke belum tanya lagi nak daftar? Belum. Mungkin saya boleh teruskan bagaimana cara pendaftaran, dan kita difahamkan ada juga hadiah istimewa yang nak diberikan. Ya, betul. Alhamdulillah. Selain daripada sijil penyertaan, ya, kami juga memberikan hadiah-hadiah istimewa ya kepada peserta-peserta korban yang bersama-sama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ya, dan silakan sahabat-sahabat sekalian, caranya mudah saja. Hubungilah nombor-nombor hotline yang tertera di skrin televisyen masing-masing ya, kerana kalian akan dibantu untuk dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya. Atau ya, layarilah website www.ybim.org.my ya, ataupun ya tuan-puan sekalian boleh imbas QR code yang ada di skrin tuan-tuan dan puan-puan sekarang, insya-Allah. Ya, dan Ustazah sendiri secara peribadi ya Syafiqah mendoakan agar seluruh rakyat Malaysia diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, keinginan, ketulusan hati untuk turut sama-sama menunaikan ibadah korban pada tahun ini. Sayang kalau saat untuk menunaikan ibadah korban ini berlalu begitu sahaja. Ya, mari sama-sama kita menyahut panggilan ini agar kita sama-sama fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan ibadah yang mudah-mudahan mendapat keredaan Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa, Duta Yayasan Budi Ihsan Malaysia, yang berkongsi pada kita program Kembaran Korban 1001 Asnaf YBIM. Terima kasih Ustazah.